Assalamualaikum. Selamat datang ke Gear. Hari ni kita nak cerita pasal loan kereta. Pasal kita semua kebanyakan kita lah beli kereta mesti ambil loan kepada bank kan. Jadi loan ni kadang-kadang kita tengok ada 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Dan mengaku je lah kita banyaknya ambil tak 7, 9 tahun. Betul tak? Kan? Tapi pada saya sebenarnya tempoh yang paling optimum untuk mengambil loan kereta ialah 5 tahun. Jadi hari ni saya nak bongkar 5 rahsia kenapa kita patut ambil loan tak lebih daripada 5 tahun. Yang pertama, waranti kereta kebanyakannya 5 tahun. Kenapa waranti kereta kebanyakannya 5 tahun? Sebab komponen besar dalam kereta selalunya direka bentuk untuk bertahan selama 5 tahun. Dia boleh buat benda tu tahan 20 tahun tetapi menjadi terlalu mahal. Jadi 5 tahun adalah tempoh yang optimum yang direka bentuk sesuatu komponen besar yang ia boleh bertahan. Itu sebablah waranti kereta kita 5 tahun. Jadi masuk akal ke kita ambil lagi duk tanggung hutang bank lepas waranti kereta dah habis? Kan? Lepas waranti dah habis macam-macam kau nak kena belanja sendiri. Dengan hutang tak habis lagi, dengan yang ini pun buat hal kan pening kepala. Betul tak? Jadi 5 tahun sebab waranti kereta 5 tahun. Yang kedua, ini terlibat balik dengan yang cerita waranti tadi. Bila waranti dah habis, harga kereta pun jatuhlah. Pasal kalau kita nak jual kereta dan kita kata kereta ni ada lagi waranti 2 tahun bang, orang yang nak beli tu pun dia rasa tak lagi risau sangat kan. Jadi kalau kita dapat kereta yang tak apa elok pun masih lagi boleh bawa pergi ke service center dan layan waranti, boleh tukar lagi apa-apa benda yang rosak. Jadi sebab itulah kereta selepas habis tempoh waranti harga dia jatuh merudum. Jadi setengah-setengah syarikat dia tambah waranti itu kepada 7 tahun dan kepada 10 tahun untuk membantu dalam hal ni lah supaya harga second hand dia tak jatuh teruk sangat. Dan okey, tapi macam mana pun secara tipikalnya di Malaysia ni selepas 5 tahun harga kereta memang akan jatuh teruk. Untuk setengah kereta lebih teruk daripada yang lain lah. Tapi kira 5 tahun ialah tempoh yang optimum di mana harga kereta tu masih lagi jatuh tapi tak seteruk sangat. Yang ketiga, bank ni dia bukan kawan awak ya. Kena ingat tu, bank ialah bisnes dan lagi lama loan dengan awak, maksudnya lagi lama awak terikat dengan dia, lagi lama terjegut, lagi lama kena bayar bunga. Kalau bayar bunga 9 tahun, berbeza dengan bayar bunga 5 tahun ialah 4 tahun. Maksudnya anda membayar 80% lebih banyak bunga ke atas sesuatu loan itu berbanding dengan loan selama 5 tahun. Jadi fikirkanlah, sanggup ke nak bayar lebih bunga sebanyak 80% kepada bank? Dia bukan buat apa pun, dia duduk dalam office dia, tenir aja surat kalau lambat bayar. Jadi fikirkan, jangan kita kayakan bank dengan tak ada sebab. Kita fikirkan kereta apa yang kita betul-betul mampu dan ambil selama 5 tahun sahaja. Jangan bayar bunga banyak-banyak. Itu dia rahsia ketiga kita. Yang keempat, bila kita fikirkan betul-betul kenapa kita ambil loan jangan lebih pada 5 tahun ni, ia akan mendatangkan satu disiplin keuangan kepada kita. Maksud saya ialah kalau kita tengok katalah kita boleh bayar mungkin 700.5 sebulan. Jadi 700.5 sebulan sekarang kereta apa boleh beli? Dalam 50,000, 60,000 untuk 7 tahun lah kata sebagai contoh kan. Kalau 700 tu untuk tempoh 9 tahun mungkin boleh beli kereta sampai harga tak tahu 90,000. Tetapi kalau untuk 5 tahun hanya mungkin boleh membeli kereta harga antara 40 hingga 50,000 ringgit ataupun mungkin kurang sikit daripada itu. Dan kereta yang kita beli tu mungkin lebih kecil ataupun kita mungkin terpaksa beli kereta second hand, kereta terpakai. Tapi apa yang berlaku di situ ialah kita mengambil iktibar pada diri sendiri lah, kita tengok betul-betul apa yang kita benar-benar mampu. Pasal mungkin kita mampu bayar bulanan kereta tu tapi cukup-cukup makan aja, dan bila kereta beragam kita akan pening pasal perbelanjaan untuk penyelenggaraan itu mungkin terlebih tinggi daripada apa yang kita mampu. Jadi sebenarnya kalau kita ambil kereta loan 5 tahun, apa yang kita betul-betul mampu milik ialah kereta yang memang kalau dia buat hal pun kita selalunya boleh mampu lagi nak layan dia. So kalau kita ambil loan lebih pada 5 tahun tu selalunya kereta tu mungkin kalaulah kita bayar tu bulan-bulan tu dah ngam-ngam aja, kalau ada masalah mungkin kita tak mampu untuk menanganinya. Jadi ini penting untuk disiplin keuangan anda. Itulah sebab keempat kenapa awak perlu mengambil hutang tidak lebih daripada 5 tahun. Yang kelima, keadaan hidup kita ni berubah-ubah. Mungkin pada tahun pertama kita beli kereta tu kita baru kahwin dan baru ada seorang anak. Tapi lepas 3 tahun mungkin dapat baby baru dan mungkin nak perlukan kereta yang lebih besar sikit sebab kita punya perniagaan ke pekerjaan kita berubah ke. Jadi kalau kita ambil loan 5 tahun, selepas tahun ke-2 tu, dah masuk tahun ketiga dah definitely kita dah boleh jual kereta tu dan ada keuntungan sedikit. Sebab kereta umur 3 tahun pun harga tak jatuh teruk dan kita dah bayar cukup banyak untuk kita boleh recover kita punya down payment dan ada lebih sikit. Dan ini membuatkan kita boleh pula nak memilih kereta yang lebih sesuai dengan keadaan kita. Mungkin dalam tempoh 3 tahun gaji kita dah naik sikit dan kita boleh beli kereta yang lebih selesa. Ataupun mungkin dalam keadaan itu kita tak nak beli kereta yang lebih besar, kita nak kekalkan kereta yang sama mungkin sebab keadaan-keadaan tertentu, ada yang sakit ke, kita nak kena tolong orang ke, jadi kita boleh jual kereta tu
dan ambil lebih daripada down payment kita sebagai simpanan dan beli balik kereta yang sama. So di situ memang memberikan kita lebih flexibility. Lagi pendek loan kita mempunyai lebih flexibility dan boleh selalu tukar kereta kalau perlu. Saya taklah recommend tukar kereta selalu. Saya lebih recommend pada saya personally, saya rasa kereta kita ambil loan 5 tahun, tapi kalau kita nak simpan lebih pada itu pun tak apa. So itu penting kita pilih kereta yang tahan, yang boleh be reliable and durable lebih daripada tempoh pada loan kita. Sebab kalau kita selalu sangat tukar kereta, memang betul lah kita boleh keep upgrading, tapi kita akan sentiasa berhutang. Itu nasihat saya, kurangkan hutang, kurangkan stres dan ambil loan tidak lebih daripada 5 tahun. Okey, kalau awak dah tengok sampai sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau awak rasa ada manfaat, tolong kongsikan dengan kawan. Kalau awak suka video ini, tekan butang like. Kalau kali pertama awak datang sini, tolong tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya anda dapat maklumat terkini bila kita muat naik video terbaru.